Pilihan di tangan kita. Berubah atau rebah. Pilihannya kita. Kalau you tak nak berubah, kekalkan. Ayuh tuan-tuan puan-puan, berubah. Jangan jadi manusia usang. Orang ke muka, dia ke belakang. Hanyut mengenang masa yang hilang. Perubahan zaman tidak dia pandang. Pergantian musim tidak dia timbang. Hati sempit, akal tak berkembang. Ayuh jadi manusia bijaksana. Memegang tali, memegang timba. Miliki ekonomi, ciptakan budaya. Jadilah tuan di negara merdeka. Ini sifat orang yang berubah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalah alal khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi. Allahumma anta a'lamu bi min nafsi wa ana a'lamu bi nafsi minan nas. Allahumma la tu'akhizni bima yaqulun waghfir li ma la ya'lamun waj'alni khairan mimma yadhunnun. Terima kasih yang berusaha saudara pengacara majlis. Yang bahagia Datin Seri Hajah Nur Laili Hamzah, pengurusi Puspanita Cawangan Miti. Yang dihormati Encik Muhazib bin Harun, pengarah kanan khidmat pengurusan. Seterusnya yang dihormati juga seluruh keluarga besar The Ministry of Investment, Trade and Industry, tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib. Tak dilupakan seluruh keluarga besar warga Persatuan Suri dan anggota wanita Perkhidmatan Awam Malaysia ataupun Puspanita Cawangan Miti dan Puspadara jika ada. Seterusnya tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, muslimin, muslimat, hadirin hadirat, tuan-tuan puan-puan, 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 puan-puan dan puan-puan. Moga sekaliannya sejahtera dalam limpahan rahmah dan barakah. Saya dahului dengan penyataan tahmid kesyukuran atas pertemuan pada pagi ini. Bersempena dengan program Bicara Ilmu Sambutan Ma'al Hijrah. Setelah kali terakhir saya menyampaikan syarahan di Dewan ini, kira-kira 1022 hari yang lalu. Di Dewan ini kita bertemu dalam program Tazkirah Malam Jumaat. Dan saya percaya tuan-tuan pun tak ingat dah apa yang kita bincangkan ketika itu, sebab dah 2 tahun 9 bulan 19 hari. Hadirin hadirat sekalian, saya dengan bangunan MITI ni lama sangatlah. Bahkan masa mula-mula bangunan ni dibuat, saya dah berceramah lah, tahun 2015. Masa tu kita membincangkan tentang tajuk bangunan baru, azam baru. Bayangkanlah, baru bangunan tu baru dimasuk, ada setengah baru sunat masa tu. Kita dah ceritakan banyak perkara yang berkaitan tentang penghijrahan. Sebab itu tajuk kita pada pagi ini, nak stay ataupun nak hijrah. Saudara-saudari sekalian, hari ini kita dah 7 Muharram 1445. Tanpa kita sedar, hijrah ini adalah proses sunnatullah. Suatu perkara yang berlaku tiap hari tanpa kita sedar. Kita duduk di alam dulu, alam roh, tidak kekal. Hijrah ke alam rahim ibu kita. Duduk di alam rahim ibu kita, tidak kekal. Pindah lagi ke satu alam, namanya alam dunia. Alam dunia tidak kekal, pindah lagi ke satu alam nanti, namanya alam barzakh. Alam barzakh juga tidak kekal, nanti pindah lagi ke satu alam, namanya alam kiamat.
Ini proses sunatullah. Tuan-tuan puan-puan yang bekerja di MITI ini, hijrah siang malam pagi petang. Saya percaya ada yang duduk di sini baru saja berhijrah ke MITI di pejabat. Mungkin sebelum ini entah duduk di Milan, entah duduk di Manila, entah duduk di New York, macam-macam lah. Hijrah, pindah. Kita naik pangkat 41, naik 44, naik 48, naik 52, 54, jusasi sampai turus. Itu semua hijrah. Kalau pasukan keselamatan polis naik pangkat constable, naik lance corporal, itu hijrah. Lance corporal pindah naik corporal, corporal hijrah naik sarjan, sarjan pindah naik sarjan major, sarjan major pindah jadi sub inspector, sub inspector pindah jadi inspector, inspektor hijrah jadi Allahyarham inspektor, dan begitulah seterusnya. Semua kita bakal hijrah. Saya dulu sebelum Timbalan Mufti, imam besar. Sebelum imam besar, KPP bahagian ajaran sesat lah, masjid lah, macam-macam. Hijrah naik. Hijrah. Sampai sekarang Timbalan Mufti. Nanti hijrah lagi, Allahyarham Timbalan Mufti. Contohlah, dia pasti akan berlaku. Benda tu sunnatullah. Sebab itulah Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, dia memilih untuk menjadikan peristiwa hijrah sebagai kiraan pertama tahun Islam. Cuma soalannya pagi ini, bagaimana kita nak menjadikan hijrah kita hijrah yang terbaik? Benda yang terbaik, benda yang berharga, mesti berharga juga dari segi kualitinya. Pulau Bentan, Pulau Daik, mercu bertaut nampak berkilau. Kalau asal benih yang baik, terbuang ke laut pun menjadi pulau. Dia mesti benda tu benda baik. Justru kalau kita nak membincangkan apakah hijrah yang terbaik, ada satu riwayat daripada Abdullah bin Amru. Datang seorang lelaki bertanya, "Ya Rasul, ayyul hijrati afdal?" Apakah hijrah yang terbaik sekali? Nabi jawab, "Antahjura ma kariha rabbuka azza wa jal." Hijrah yang terbaik ialah engkau tinggalkan apa yang Tuhan tak suka. Hijrah yang terbaik, to emigrate away from that which Allah disapproves. Ini yang terbaik sekali. To leave what Allah dislikes. Itulah hijrah yang terbaik. Tak adalah hijrah yang paling disukai oleh agama kita berbanding dengan kita tinggalkan apa saja yang Tuhan tak suka. Kita kalau nak tahu apa benda Tuhan tak suka, banyak. Dalam Quran, kalau guna perkataan innallaha la yuhibbu, sesungguhnya Allah tidak suka bla 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 bla, dia ada kriteria-kriteria manusia-manusia yang dibenci oleh Allah. Ada banyak. Quran ada masa guna perkataan kariha, ada masa guna karaha, ada masa guna bagad, ada masa guna maqat, dan macam-macam lagi. Semua membawa maksud yang sama, golongan yang Tuhan tak suka. Ada banyak. Cuma pada pagi ini saya ingin mengajak, salah satu daripada perangai yang Allah tak suka adalah pemalas. Rupa-rupanya sifat pemalas ni Allah benci. Bukannya manusia saja tak suka, Allah pun benci. Dalam satu hadis Nabi menyebut, innallaha yubghidu kull ja'zarin jawazin sakhab fil aswaq jifati bil lail himaru bin naharin alimi bid dunya jahil bil akhirah. 7 kriteria manusia yang sangat dibenci oleh Allah. Pertama, ja'zari. Ja'zari ni orang sombong, tak boleh terima second opinion. Kalau dia rasa betul, betul lah. Orang lain tak boleh beri pendapat. Bahkan kalau pendapat orang lain betul, dia tetap mengatakan I was thinking about that. Dia tetap mengatakan dia pun nak cakap benda yang sama. Ja'zar, sombong. Yang kedua, jawaz. Jawaz ni orang yang kerjanya makan, minum, tidur. Tidur, makan, minum. Jawaz. Yang ketiga, sakhab fil aswaq. Orang yang suka menjerit-jerit di tempat meniaga, di pasar malam, di pasar tani, menjerit-jerit jual barang. Yang keempat, jifatul lail. Orang yang diumpamakan bangkai di malam hari. Maknanya dia kalau tidur macam bangkai, macam mayat. Itu istilah hadis sebut bangkai, lagi kasar lagi. Tidur macam orang mati, tak sedar-sedar. Artinya simbolik untuk orang yang tak bangun nak ibadah, tak ada. Tidur setidur-tidur.
Yang kelima, himarun nahar. Siang hari macam keldai. Keldai ni apa? Simbolik kepada lembab, slow, terhege-hege. Yang keenam, alimu bidunia. Serba-serbi tahu hal duniawi. Semua benda dia tahu. Tetapi yang ketujuh, jahilun bil akhirat. Masalah akhirat sangat minimum pengetahuannya. Kalau bab dunia, tanya semua dia tahu. Bab akhirat yang fardu ain, basic pun kadang-kadang dia fail. Asal Ramadan bulan puasa, tanya soalan yang sama dia tak tahu. Asal puasa tanya, Ustaz kalau korek hidung batal tak puasa? Daripada muda sampai tua bangka, soalan itu dia tanya. Bukan salah bertanya, tetapi menunjukkan kebodohan yang sangat basic. Maka itu juga dibenci oleh Tuhan. Ini hadis riwayat Al-Baihaqi. Daripada 7 sifat yang Allah benci, 2 daripadanya adalah perangai pemalas. Jifatul lail, himarun nahar. Malam membuta macam mayat, siang macam keldai. Ini Allah Ta'ala paling benci orang perangai ini. Sebab itu Allah perintahkan kita, ya ayyuhallazina amanu khuzu khizrakum. Wahai orang beriman, bersiap siagalah kamu. Always prepare. Fanfiru subata. Majulah kamu ke hadapan bersama-sama. Awinfiru jami'a. Beramai-ramailah kamu menuju ke depan. Wa inna minkum lamai la yubatti anna. Dan sesungguhnya ada pula di kalangan kamu yubatti anna, terhege-hege, berlambat-lambat. Ni suratun Nisa ayat 71 sampai 72. Sebab itu perangai pemalas dibenci Tuhan. Nabi sendiri salah satu doa yang dia tidak tinggal, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal. Ya Allah, jauhkan aku daripada susah hati, duka cita. Jauhkan aku dari jadi orang lemah dan jadi orang kasal. Kasal ni maknanya malas. Malas. Dia berdoa kepada Allah, jangan jadi orang malas. Malas dalam bahasa Arab disebut al-kaslu. Maknanya sesuatu yang berat untuk nak dikerjakan. Al-kasal. Ataupun al-kaslu ni juga membawa maksud orang yang berhenti daripada menamatkan atau menyempurnakan sesuatu. Juga dia panggil al-kasal. Maknanya ada orang, saya percaya ada di sini yang tengah buat postgrad, tengah buat master, tengah buat PhD, tengah buat, rajin lah, orang lain tak buat, kita rajin buat, tengah-tengah buat. Tiba-tiba ialah dah SEM 3, dah SEM 4, belum proposal depend lagi, kita pun tak tahu problem statement apa pun tak tahu. Tanya ni orang, what is the contribution to the body of knowledge of your study in your field? Kita pun tak boleh jawab, aku tak tahu apa aku nak kaji sebenarnya. Akhirnya kita pun surrender, mati syahid fisabilillah. Bila kita surrender itu, dalam bahasa Arab dia panggil kasal. Kita tidak berusaha untuk menyempurnakan sesuatu. Mungkin kita dah tak semangat, kita dah merasa berat, ataupun kita bekerja, kita dah fed up, kita pun berhenti. Jangan. Orang yang malas tak disukai Tuhan. Sebab itu, kata Imam Raghib Al-Asfahani, malas ini adalah engkau merasa berat dalam suatu urusan yang tak sepatutnya engkau memberat-beratkan masalah itu. Sebab itu kata orang putih, working hard for something we don't care about is called stress. But working hard for something we love is called passion. Orang yang bekerja kuat untuk satu benda yang dia suka, itu dipanggil passion. Tapi orang yang buat kerja keras untuk satu benda dia menyampah, itu dia akan stres. Do what you love, love what you do. Kita kerja memang kita menyampah, ngadak jam dan sebagainya lagi. Tetapi kita kena cinta kepada kerja itu. Jangan sampai menerbitkan sifat malas. Sebab itu ada orang pergi kerja malas, kayuh basikal sampai Genting Highland. Kita pula heran. Ni contoh. Macam mana dia boleh kayuh basikal? Kita naik motor pun malas. Nongging-nongging, bawa karak highway. Ingat ringan tuan-tuan. Tapi sebab working hard for something we love is called passion. Kayuh basikal. Balik bukan boleh naik teksi, naik Grab. Kayuh semula balik. Tak apalah balik turun bukit. Minat.
Sebab itulah Allah Ta'ala perintahkan kita sebagai manusia ini, jangan ada sifat pemalas. Milikilah mental dan karakter sebagai champion. Sebagai contoh dalam Quran, Allah Ta'ala perintahkan dalam surah Al-Baqarah ayat 148. Bersaing, hidup mesti ada persaingan. Surah Al-Baqarah. Allah Ta'ala juga sebut dalam surah An-Naml ayat 88. Be professional, bersikap profesional. Kena ada ihsan, kena ada itqan. Sebab itu kriteria peribadi cemerlang dalam Quran dirakamkan dalam 3 kategori. Pertama, seorang yang cemerlang itu pada agama kita memandang adalah orang yang ada the best performance. Orang yang mendapat yang terbaik performance-nya. Ini disebut dalam surah At-Tin ayat yang keempat. Yang kedua, orang yang cemerlang di sisi agama kita, orang yang ada the best attitude. Orang yang ada sikap tabiat terbaik. Ini sebut dalam surah Fussilat ayat 33. Dan yang ketiga, kriteria peribadi cemerlang dalam Quran, orang yang ada the best achievement. Dia yang ada amal terbaik. Ini surah Al-Mulk ayat kedua. Kalau tuan-tuan perasan, dalam Quran Allah Ta'ala sentiasa menekankan you mesti buat yang terbaik, bukan yang paling banyak. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Aku nak tengok siapa antara engkau buat yang terbaik, bukan buat yang terbanyak. Ada orang dia megah, pergi Mekah banyak kali. Bukan soal jumlahnya, tapi mesti you pergi tu yang terbaik you perform. Ada orang bangga dia banyak puasa sunat. Oh, Muharram ni hari-hari puasa. Ahlan wa sahlan, tahniah kita ucapkan. Tapi ianya bukan tentang jumlah berapa banyak, tapi adakah you buat yang terbaik. Agama tidak mengukur banyak, tapi agama mengukur yang terbaik. Segala-galanya tentang the best attitude, the best performance, the best achievement. Itu agama. Sebab itu kita untuk mendapat yang terbaik, kita kena berubah. Itu tajuk kita pagi ni, nak stay ke nak berubah atau nak hijrah. Kalau nak dapat yang terbaik, kita mesti berubah. Tukar mic ke apa? Mic apa? Ni? Ni untuk frame. Tak payah kau minum lah. Okey lah. Dah tak ingat cakap apa lah. Aduh. Maka untuk dapat segala yang terbaik tadi, kena berubah. Sebab itu dalam bahasa Inggeris, hijrah ni disebut transform. Apa makna transform? Trans ni dua perkataan, root wordnya. Trans dan form. Trans ni maksudnya melintas, across atau beyond, melampaui sesuatu. Kita across dari satu sisi ke satu sisi yang lain. Itu dipanggil trans. Form ni maknanya bentuk. Jadi kalau kita gabungkan transform ini adalah kita nak mengubah, mengalih rupa kita, bentuk kita, sifat kita, fungsi kita. Itu transform. Namun tuan-tuan sekalian, apakah prinsip asas untuk berubah? Apakah hukum asas untuk transform? Kita sebut tentang nak transform, mengubah rupa, bentuk, sifat, fungsi, perwatakan. Tapi apa sifir paling asas? Sifirnya balik pada Quran. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah nasib kamu sehingga kamu mengubah nasib kamu sendiri atau diri kamu sendiri. Surah ni duduk dalam surah, ayat ni duduk dalam surah Ar-Ra'du ayat 11. Allah tak akan ubah kita jadi terbaik, melainkan kita sendiri mengubahnya. Pilihan di tangan kita, nak stay atau nak berubah. Pilihan di tangan kita, berubah atau rebah. Pilihannya kita. Kalau you tak nak berubah, kekalkan. Ayuh tuan-tuan puan-puan, berubah. Jangan jadi manusia usang. Orang ke muka, dia ke belakang. Hanyut mengenang masa yang hilang. Perubahan zaman tidak dia pandang. Pergantian musim tidak dia timbang.
hati sempit, akal tak berkembang. Ayuh jadi manusia bijaksana, memegang tali, memegang timba, miliki ekonomi, ciptakan budaya, jadilah tuan di negara merdeka. Ini sifat orang yang berubah. Sebab itu orang pernah tanya Albert Einstein, apakah tanda orang yang gila? Orang tanya kepada Albert Einstein. Orang yang gila adalah dia nak buat perubahan tapi dia sendiri melakukan ikhtiar perubahan itu dengan cara yang tak berbeza dengan hari yang lepas. We cannot solve our problem with the same thinking we use when we created them. Mustahil manusia boleh berubah kalau dia masih ditakut lama. Sebab itu ada satu kata-kata Arab, man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabih. Siapa yang hari ini lebih baik pada hari semalam, ini orang banyak untung. Hari ini 25 hari bulan lebih baik daripada 24 hari bulan. Ini orang yang terbaik. Wa man kana yaumuhu mithla amsihi fahuwa maghbun. Siapa yang hari ini sama je dengan hari semalam, ini orang kena tipu. Sama saja, rutin sangat, tak ada perubahan. Tetapi wa man kana yaumuhu syarran min amsi fa huwa mal'un. Siapa yang hari ini lebih teruk daripada hari semalam, ini orang mal'un. Mal'un ni bahasa Arab, yang orang Melayu pun sebut mal'un. Terlaknatlah orang itu, celakalah orang itu. Hari ini lebih teruk pada hari semalam. Sepatutnya improve. Tak sepatutnya manusia makin menurun-menurun. Orang yang sama macam semalam tu pun dah kira ditipu. Apatah lagi lebih teruk lagi. Sebab itu kegagalan manusia mesti berpunca dari dua sebab. Pertama, orang yang hanya berfikir tapi tak pernah bertindak. Yang kedua, orang yang bertindak tapi tak pernah fikir. Those who thought and never did, and those who did and never thought. Dua perkara ini menyebabkan kita gagal. Sebab itu ayuh tuan-tuan puan-puan sekalian, jom kita berubah jadi yang lebih baik. Berubah ni bukan pilihan, dia satu benda yang kita kena lakukan kalau kita nak jadi terbaik. Saya nak kongsikan pagi ni cerita haiwan. Kan kalau bawa contoh manusia payah kita nak menirunya, kita tengok haiwan sajalah. Tuan-tuan puan-puan sekalian, kalau kita menengok dalam dunia haiwan, haiwan ni dia tak ukur kejayaan dia berdasarkan alma mater, degree dia, diploma apa semua dah. Macam kita kan, ukuran manusia ni tengok education dia, belajar di mana. Lepas tu kalau dah belajar tu pula, semua orang belajar, banding pula universiti mana, Ivy League ke tidak, ke mana ke mengajinya. Lepas tu katalah semua tu universiti dah top-top, tengok pula ramai-ramai tu terbaik siapa, si GPA paling bagus. Kita sentiasa akan menilai orang mengikut begitu. Lepas tu kalau semua si GPA bagus, tengok pula siapa, kalau GOT-nya siapa yang graduate lebih awal. Ini manusia. Dalam dunia haiwan dia tak begitu. Dunia haiwan untuk mencipta kejayaan dia mesti lebih baik daripada segi usaha. Kita ambil satu contoh burung. Pagi ni kita cerita hal burung. Dalam dunia ni ada 10,000 spesies burung. Daripada 10,000 spesies burung, 1,800 spesies dipanggil sebagai burung hijrah. Nampak? Burung pun ada kategori dipanggil migratory birds. Kajian mendapati burung-burung hijrah ini lebih berjaya berbanding burung yang pemalas, yang tak nak keluar daripada kepompongnya. 1,800 spesies burung ini, mereka mempunyai keazaman yang sangat tinggi. Terbang setiap tahun 20,000 kilometer. Dia terbang daripada kutub utara sampai Australia. Tiap-tiap tahun, 2 kali setahun tanpa gagal. Contohnya ada satu spesies burung ni nama Arctic tern, burung kutub utara. Arctic tern ataupun burung kutub utara ni, dia bukanlah besar macam burung helang, tidak. Saiznya lebih kurang dalam 33 hingga 36 cm saja. Tapi dia boleh terbang setahun jarak perjalanan 70,900 km setahun. Dan dia terbang 22 minggu.
Sepanjang perjalanan dia daripada dia merentas pantai barat daripada Alaska, Kanada, Amerika sampai ke Amerika Latin, kemudian melintas sepanjang pantai barat Eropah, Afrika. Dan dia terbang sampai ke negara kita. Lalulah. Tapi tengok, apabila dia hijrah, sebab dia nak tinggal, kebanyakan burung hijrah ni Northern Hemisphere, kawasan 4 musim yang saljinya begitu teruk, sejuk sangat, makanan tak ada. Jadi mereka kena keluar. Bila mereka hijrah, sepanjang perjalanan Allah jamin rezeki mereka. Burung. Dia singgah di beberapa negara, dapatlah rezeki. Kalau di negara kita ada beberapa lokasi tempat kita menyediakan makanan untuk burung ini, sanctuary burung. Antaranya di Sungai Kilim, Geo Forest Park apa dekat dengan Langkawi. Itu memang ada sanctuary burung. Makan free. Di singgah situ makan. Terbang lagi, singgah pula di Kuala Gula, di Bagan Serai, Perak. Pun Kerajaan Perak sediakan sanctuary burung. Makan free. Tak payah isi borang, tak payah cok penghulu apa, tak payah. Makan je. Menu rahmah. Makan je ramai-ramai. Jangan banyak tanya. Minum, makan, tak ada masalah. Allah jamin rezeki. Daripada Kuala Gula, Bagan Serai, terbang lagi, pergi Fraser Hill, di Rauk, Pahang. Makan free lagi di Fraser Hill. Ada sanctuary burung. Daripada Fraser Hill dia turun pula, sebab dia pergi ke Tanjung Piai, dia akan turun. Lalu pula Melawati, ada zoo negara. Free lagi. Alah, penjaga zoo mana kenal burung hijrah, burung mastautinnya, burung musafir 2 rakaat mana dikenalnya. Makanlah rezeki masing-masing. Makan lagi. Daripada zoo terbang pula, pergi pula wetland Putrajaya, Cyberjaya. Makan lagi. Sampai ke Tanjung, dia nak terbang pergi ke Australia pun dia ada laluan lah yang ditetapkan oleh Jabatan Penerbangan Awam ke. Dia tak boleh kona-kona suka-suka hati pergi ke Temeloh apa, tak boleh. Dia ada laluan dia juga. Ada orang penonton ini, kita cerita general knowledge lah ya. Ada orang pernah nanya, Ustaz, macam mana burung halus-halus ni tak sampai 40 cm dia boleh terbang jauh? Tak munasabah Ustaz. Yalah, nak terbang ni, dia orang punya kelajuan terbang ini 153 km sejam. Kita bawa motor 25 km sejam, tak pakai helmet, ada visor, tak pakai spek, berair-air mata, air liur tu keluar kalau bercakap. Habis orang belakang kena. Ya, itu baru 25-30 km sejam. Bayangkan burung, macam mana dia terbang, angin, visor tak pakai, spek mata tak pakai. Jadi ada orang kata tak munasabah Ustaz, burung besar-besar itu boleh terbang sehebat itu. Ini kita nak beritahu. Bila orang tanya tu, kita research lah, kaji macam mana burung ni boleh terbang. Rupanya saya baru dapat tahu, burung-burung ni terbang menggunakan, ada satu dia panggil jet stream. Di atas langit kita ni Allah punya kebesaran ya. Ada jet stream, angin daripada barat menuju ke timur. Dia ada 2, dia ada polar jet stream dan dia ada subtropical jet stream. Yang mana atas langit ini dia ada satu aliran ataupun saluran udara, angin. Yang kalau burung-burung ni dia duduk dalam saluran itu, arus itu, dia boleh terbang sambil tutup mata saja. Dia rehat, dia dibawa oleh travelator seolah-olah begitu. Lepas itu kalau pilot yang 4 balak, yang terror-terror ni, dia tahu mana ada subtropical jet stream ataupun polar jet stream, dia boleh terbang sampai ke Amerika, ke mana ke, awal lebih daripada orang lain dia landing. Sebab dia tahu mana nak duduk dalam arus itu, dia akan cepat lagi bawa dan dia boleh rehat banyak. Rupa-rupanya burung-burung hijrah ini, mereka terbang tutup mata. Hebat ciptaan Allah. Ya ke Ustaz? Ustaz tahu mana burung-burung ni tutup mata? Kebetulan saya jumpa dengan engineer KLCC. KLCC jumpa dengan engineer dia di Seksyen 17 Shah Alam. Saya cerita hai burung terbang tutup mata ni. Dia pula mengesahkan. Dia kata memang ya, saya percaya burung terbang tutup mata Ustaz. Apa sebab? Kerana kami masa bina KLCC dulu, kami heran tiap-tiap hari ada bangkai burung.
burung langgar KLCC. Kami heran, kenapa burung langgar? Yalah, engineer kan, dia bukannya kaji ke binatang, dia pun heran pula dah. Buat kajian, kenapa burung ni baru dapat maklumat, punya burung itu laluan burung. Itu kan padang luas lo kan. Laluan burung selama ni terbang tutup mata, punyalah relax yang terbang. Jadi dia tak tahu kita manusia tengah bina bangunan. Langgar habis. Yalah, engineer kan kerjanya memudahkan kehidupan. Dia pula fikir macam mana nak bagi burung ni sedar bahawa di depan ada bangunan. Dia pasang satu beacon api apa, saya pun tak reti jugalah istilah-istilahnya. Jadi burung tu tengah tutup mata, akan keluar satu cahaya yang untuk nak tipu dia mengatakan itu cahaya matahari. Supaya dia kata dah siang, jangan tidur, buka mata. Dia buka mata, oh ada bangunan, nyuk, dia pun mengelak. Jadi bila dah seekor dua mengelak, dia akan beritahulah ke keturunan dia, sampai situ mengelak. Jadi itu dia tak langgar dah. Hebatlah ciptaan Allah ni, hebat. Saya jumpa juga dengan orang kerja offshore. Orang yang kerja offshore. Orang kerja offshore ni oil and gas lah, ONG, oil and gas. Kadang saya nak suka guna istilah oil and gas ni. Mak kita semua oil and gas. Duk dapur kan, oil and gas. Masak minyak masak, itulah kerja mak. Lepas tu suruh kita pergi kedai beli gas habis. Itulah kerja. Hari-hari masak sampai habis gas. Orang oil and gas cerita, kalau di offshore, di pelantau minyak, biasa burung langgar. Rupanya burung terbang tutup mata. Inilah rahmat Allah. Kerana burung ni ada determination nak berubah, nak jadi yang terbaik, Allah bantu perjalanan dia. Nah, kalau burung Tuhan tolong, takkan kita Tuhan biarkan. Janji mesti nak berubah. Bila kita ada kesanggupan untuk berubah, berkorban, nak jadi yang lain daripada kebiasaan, percayalah Tuhan akan berikan kemudahan. Dan bila kita sampai kepada tahap itu, Allah akan angkat darjat kita lebih mulia daripada yang lain. Dia apa juga makhluk dalam dunia yang ada kesanggupan berhijrah, Tuhan angkat darjat dia. Kita tengok alam haiwan yang satu lagi. Ikan. Ini ramai makan ikan. Ikan ni antara ikan yang mahal di dunia, selain daripada ikan siakak langkawi lah. Ada ikan yang mahal di dunia namanya salmon. You know salmon? Salmon ini dia ada kasta-kasta juga. Antara salmon yang paling mahal adalah salmon Chinook. Chinook ini Pacific origin. Dia punya harga begitu mahal, jangan kira seekor, satu juring. Orang faham panggil satu juring. Kuala Lumpur tak tahulah panggil satu apa, satu slice agak tak. Satu potongan itu RM573. Mahal betul salmon Chinook ni. Apa sebab? Kerana dia punya khasiat tinggi. Kajian yang dijurnalkan dalam European Journal of Clinical Nutrition, dalam salmon Chinook itu saja setiap 100 gram memiliki kandungan omega 3 sebesar 2018 mg. Ini antara yang tertinggi dalam kategori ikan. Sebab ikan tuna hanya ada 243 mg saja. Tapi sebenarnya ikan terubuk Sarawak 6 kali ganda kandungan omega daripada salmon sebenarnya. Sebab ikan tu di Sarawak, tidak di National Geographic kan. Kalau tidak, berebut orang terjun Sungai Sarawak tu. Baik itu ikan salmon boleh dimakan mentah. Dia punya isinya ada yang warna pink apa semua. Boleh dimamah, dikunyah begitu saja. Macam roti gardenia. Boleh dimakan begitu saja. Krop gitu. Kat Malaysia payah jumpa yang Chinook, yang Pacific origin ni. Sebab di Malaysia ni banyak salmon yang sangkar. Sangkar ni 80 kilo, 90 kilo, banyak jual. Kenapa dia punya khasiat tinggi? Ni Allah kurniakan pada dia. Sebab salmon ni adalah haiwan hijrah. Salmon ni dia boleh hidup di dua jenis air. Air masin dan air tawar.
Lepas dia puas main di air masin di laut, dia akan balik ke habitat asalnya di sungai. Dia ni sama macam kita kerja kerajaan. Kerja habis merantau sampai negara orang, pencen esok buat kebun di kampung, duduk liang-liang dalam pondok buruk bawah potan durian. Itu kerja kita lah. Dia akan balik tempat asal dia. Ini perangai salmon. Salmon dia hidup di tengah laut, tapi nanti dia akan balik semula ke sungai untuk pencen ke untuk apa, dia balik ke sungai. Tapi salmon nak balik ke sungai bukan boleh balik naik Grab. Bukan ada kenderaan peri macam kita pergi Langkawi, tidak. Dia kena berenang sendiri. Berapa lama dia berenang? Dia berenang selama 6 bulan. Melawan arus laut dari North Pacific Ocean, dari Bering Sea sampai ke Yukon River di Alaska, jarak 3,000 km, naik bukit saja 7,000 kaki. Perjalanan salmon balik ke sungai itu dirakamkan dalam Discovery Channel, National Geographic, Animal Planet. Kita kagum. Dia masa dia nak balik, dia kena berlawan dengan pemangsa-pemangsa, antaranya beruang. Beruang siap berkelah dekat air terjun tu. Baring tu anak beranak. Ikan tu melompat, nyap dia ambil. Jadi mana hak boleh survive daripada beruang? Memang hebatlah ikan tu. Tak campur manusia lagi pun sama, berkelah juga anak beranak, memancing ramai-ramai. Bukan senang ikan salmon nak sampai ke tahap khasiat tinggi itu. Dia binatang hijrah. Apa lagi haiwan hijrah? Penyu. Penyu ni tuan-tuan puan-puan, dia bukan binatang asal daripada Dungun, dah. Dia bukan milik Terengganu, dah. Terengganu kepuk je. Penyu ni daripada Australia. Setiap tahun penyu berenang 3,000 km dalam tempoh 58 hingga 73 hari. Lepas tu tuan-tuan puan-puan, jumpa penyu mana-mana dekat Terengganu. Asal lah cakap Terengganu, dia tak faham. Warna mu lambat lah. Olok ke lah. Olok gerok mu. Dia tak faham. Dia bukan orang Terengganu. Dia orang Australia. Kena cakap Australia dengan dia. Hello love, come to the bush. Gone datang today, want some water. Kena cakap gitu dengan dia. Kena cakap stay Aussie dengan dia. Barulah dia berpaling. Hello Mike. Mike dia panggil. Good day Mike. Good day. Good day. Good day. Ada orang, budak-budak generasi Y ni, bila kita cerita dia petikai. Betul orang panggil generasi Y, keep asking why. Dia tanya, logik ke penyu ni ustaz berenang jauh-jauh daripada Australia? Dia nak berjalan daripada pantai, nak pergi ke air tu pun pemalas daripada pasir. Sekarang ni kena tolak pula dah. Tak pernah sabar dia boleh berenang sebegitu, pemalas dengan mata stone gitu, tak ada gaya. Tak ada gaya binatang yang macam kangaroo kan ada ke pandang sana, pandang sini, melompat sana, melompat. Adalah gaya lincah tu. Kan penyu kan terhege-hege. Rasa tak pernah sabar. Dia penyu ni memang dia, kita nampak dia terhege-hege, tapi sebab dia ada determination. Dia ada keazaman dan kesungguhan untuk berubah. Tuhan tolong dia. Rupanya dalam laut ni, saya tanya-tanya ke orang marine, tak jumpa jawapan. Rupanya di laut ini, dia ada satu arus yang dia panggil EAC, East Australian Current. Yang mana EAC ni adalah seumpama super highway dalam lautan. Dia memudahkan pergerakan haiwan-haiwan kecil. Tiap-tiap tahun ada ribuan ikan akan guna highway ni untuk bergerak dari the Great Barrier Reef sampai ke Sydney Harbour. Semua ikan kecil-kecil saja. Dia berenang, dia tidak berenang pun. Dia masuk dalam arus tu bawa macam travel letter je. Dia boleh tidur baring dalam, tak ada masalah. Kalau tuan-tuan puan-puan nak cari dalam YouTube, memang tak ada mana ada orang dapat rakam EAC ni. Tapi kalau ada CD anak-anak di rumah, cari cerita Finding Nemo. Finding Nemo tu walaupun kartun, tapi itulah realitinya. Clownfish, ikan belang-belang tu, dia mencari anak dia di Sydney.
Dia berenang menggunakan EAC. Itu yang dia sampai ke Sydney Harbour tu. Sebab itu hijrah. Hijrah membawa kejayaan. Hakiki, maknawi. Belajarlah daripada haiwan-haiwan ini. Attitude mesti bagus. Tengok burung. Burung, tuan-tuan puan-puan, kita kesian. Seekor burung, dia tak tahu dia nak makan apa hari esok. Dia hidup dari hari ke hari. Pagi-pagi dia terbang, 4:30 pagi dia terbang, cari makan. Anak-anak rumah nak disuap ni, buat sarang. Ada hari bawa balik makanan. Makanan tu kadang cukup untuk dia je, kadang cukup untuk anak-anak dia tak makan. Ada masa tak dapat bawa makanan. Tapi pernahkah tuan-tuan puan-puan tengok ada burung bunuh diri? Tak pernah. Walaupun hidupnya tak menentu. Kita manusia, rezeki kita, kita boleh rancang rezeki kita. Tuan-tuan puan-puan habis majlis dah tahu nak ngeteh di mana, tanya penganjur ada makan ke tidak. Artinya kita boleh plan kita punya rezeki. Burung tak ada jaminan. Tapi walaupun hidupnya tidak ada ketentuan, tanpa gagal, seekor burung tiap-tiap pagi mereka berkicau riang macam tak ada masalah. Padahal dia tak tahu nak makan apa pun hari tu. Kita pagi-pagi buka tingkap rumah dengar burung berkicau. Kuih. Tuan-tuan tahu tak, dia tak tahu nak makan apa lagi hari tu. Tapi dia boleh menyanyi macam tak ada masalah. La 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 la. Biasa orang menyanyi ni orang happy. Gaji baru masuk, suami tak keluar-keluar duduk rumah, anak-anak buat homework. Tu kita pun happy lah. La 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 la. Tapi time kita tak happy, takkan kita nak menyanyi. Kita akan diam saja. Burung tak happy ke tak happy ke, tak adalah ambil tindakan aku nak langgar je lepas bunuh diri lah, bong langgar. Tak, dia langgar bangunan tu sebab dia berserban tak tutup mata, bukan sebab bunuh diri. Jadi kalau tuan-tuan puan-puan dalam hidup tak naik pangkat, lama ngak mangku 48 seolah bunuh diri, burung teruk pada tu lagi kena. Ayo, kena ada mental juara. Mental juara ni yang menentukan kejayaan. Kalau kita tengok dalam pasukan bola sepak, memang ada banyak formula untuk jadi juara. Antara formula nak jadi juara, kita kena ada fasiliti terbaik, kena ada pemain terbaik, kena ada jurulatih terbaik, kena ada taktikal terbaik. Tapi semua tu tak ada makna kalau kita tak ada mental juara. Sering berlaku pasukan yang dibarisi bertaburan bintang-bintang superstar tidak dapat mencipta kejayaan memenangi apa-apa piala sebab mereka memiliki superstar, fasiliti latihan standard dunia, tapi mental juara tak ada. Tapi ada pasukan dibarisi pemain-pemain kampung saja. Kasut pun tak ada lah, lawa-lawa kasut bolanya, tak brand-brand pun. Tetapi kerana mereka memiliki determination, keazaman yang tinggi untuk cipta kejayaan, mereka akhirnya dapat berjaya. Sebab itu Nabi dalam satu hadis dia pesan, determination ni mustahak. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sebut la hijrata ba'dal fatah walakin jihadun wa niyatun wa iza stunfirtum fanfiru. Selepas daripada hari ini, kata Nabi, takkan ada hijrah lagi dah. Nabi ucapkan tu masa Fathu Mekah. Fathu Mekah ni dia terjadi pada tahun 8 Hijrah, 10 Ramadan. Nabi kata mulai daripada hari ini no more, kita dah tak ada hijrah lagi. Maknanya tuan-tuan, kalau kita kata sekarang ni jemaah haji yang KT yang ujung-ujung ni, dia daripada Mekah dalam pergerakan nak pergi ke Madinah sekarang. Ni tengah ngumpul beg. Dia akan in Jeddah out Madinah kan. Jadi dia nak pergi ke Madinah. Tak payahlah dia beramai-ramai berdoa, Bismillahirrahmanirrahim, saja aku niat pergi ke Madinah kerana nak mengikut sunnahnya Nabi berhijrah kerana Allah Ta'ala. No such thing. Hijrah dah tak ada dah. Itu amalan Nabi buat dan kita tak payah buat lagi dah. Hijrah Mekah Madinah tak ada. Sahabat pun heran, dah tak ada pindah lagi ke Rasul. Tak ada dah. Walakin, kata Nabi, walau bagaimanapun, yang akan kekal relevan sampai bila-bila adalah jihadun
wa niyatun. Yang akan kekal relevan sampai bila-bila adalah jihad, kesungguhan. Wa niyatun, niat yang kuat, determination, azam yang tinggi. Wa izastunfirtum fanfiru. Dan kalau kamu diarahkan untuk berjuang, bangkitlah berjuang. Jangan jadi pemalas. Tuan-tuan, puan-puan sekalian, kehidupan kita ni, dia ada pesona dan dramanya yang tersendiri. Manusia yang berwatak optimis, dia akan bertarung bermati-matian untuk menjadikan hidupnya itu satu yang beruntung. Orang yang ada optimis ini dipanggil orang yang ada keazaman. Azam ni daripada perkataan al-azmu, maknanya al-iradatil qawiyah, orang yang ada keinginan kuat. Sebab itu orang yang nama Azman, Azmin, Azmi, kalau dia tak ada cita-cita tinggi, tak ada keazaman yang kuat, suruh dia tukar je lah nama. Orang nama Azmi, Azman, Azmin, ini makna orang keazaman tinggi. Tapi kalau dia cepat fed up, cepat putus asa, cepat koyak, tisu, tukarlah nama lain. Budin ke apa ke, contoh sajalah. Tak payah pakai nama Azmi lah. Ni contoh. Menangis kerja, tak dapat, minta benda tak dapat, menangis. Tisu benar, nama Azmi. Ni contoh. Tukar nama lain, Azizah ke, bagi contoh. Laki Azmi jadi Azizah. Saya menangis kerja. Azizah pun tak menangis begitu. Baik itu, kalau Azim, lagilah. Azim ni orang yang azam kuat lagi daripada Azmi. Mana kalau orang nama Azim tapi cepat putus asa, tukar nama je lah. Tukar nama lain. Pobedoh ke benda ke yang patut. Jangan. Sebab itu dalam Quran, surah Ali Imran, ayat ke-159, apa Tuhan sebut? Fa'iza azamta, kalau engkau sudah bertekad dalam hati, fatawakkal ala Allah, serahkan pada aku. Aku akan uruskan. Soalnya sekarang, engkau bertekad pun tidak. Macam mana aku nak tolong kau? Engkau niat pun tak nak. Ni contoh. Kalau tuan-tuan ngisap rokok, kita pun tengok sehari dua ni ramai orang melingam-melingam mengejut ni. Orang melingam-melingam mengejut ni pula ramainya orang sihat. Yang jadi buat mereka check up rutin setiap tahun, isap rokok tidak, apa tidak, tiba meninggal. Kita yang megang rokok siang malam ni agak bila-bila meninggal agaknya kan. Jadi mana kita buat sipir mudah, orang exercise naik bersikal hari meninggal jantung. Orang mereka check up setiap tahun meninggal mengejut. Mana aku yang tak senonoh, tak jaga kesihatan ni agak bila-bila masa meninggal. Jadi kita pun orang tanya, dah awak tak nak berhenti ke isap rokok? Tak tahulah nak berhenti ke tidak. Azam berhenti pun tak ada. Agaknya mati sambil isap rokok kawan ni agak. Jadi memang tak berhentilah jawab. Ataupun contoh. Kita nak kurus. Orang tanya, awak ni nampak makin sihat sekarang ni. Ni orang Kurang Hajar namanya. Orang kalau tanya saya badan memang Kurang Hajar betul lah. Ayat sapaan yang paling tak cerdik bila jumpa orang, nampak berisi sikit, tumbuk muka tuan-tuan. Orang tak menyapa benda begitu. Ayat sapaan yang orang tak tegur, body shaming, mana boleh. Awak nampak berisi lah, usik perut orang. Kau jangan, tu Kurang Hajar namanya. Orang bertanya, awak ni memang tak nak kurus ke? Rasa beginilah. Memang tak ada keazaman langsung. Allah Ta'ala sebut, azam tak? Kau mesti ada keinginan dulu. Fatawakkal ala Allah. Inna Allah yuhibbul mutawakkilin. Kau serah, tawakal pada aku. Aku suka orang tawakal. Tapi syarat dia, kau mesti ada azam dulu. Baik itu kalau kita nak berubah, nak hijrah, kita kena ada azam. Kalau tak ada azam, jangan mimpi berjaya. Saya ambil contoh, ni contoh tadi orang nak diet kan. Saya ramai kawan-kawan yang diet. Kawan-kawan saya ramai penceramah kan, ramai yang dah diet sekarang. Sebab kami penceramah tuan-tuan, ya Allah, makan ni tak ada disiplin langsung. Kerana tak makan tak boleh. Pergi penceramah memang kelas habis pukul 9, 10.
Penganjur kalau kita tak makan, merajuk dia tuan-tuan. Ceramah sejam lebih tu dia tak peduli pun. Dia makan masakan tu mustahak bagi dia. Jadi kita makan dengan kambing, dengan macam-macam. Jadi ramai penceramah sekarang, diet. Ada 2-3 penceramah dah saya jumpa, jadi diet. Ada seorang tu dia mampu turun berat badan, guna kaedah diet yang macam-macam lah. Ada yang guna Atkins, detox, paleo, vegan, low carb, IF, intermittent fasting. Jadi, tapi ada Alex, mu tak nak kurus, tak ambuh aku. Memang dia tak ada azam pun. Yang ni ada juga effort. Ada sahabat kenalan saya, dia mampu turun 13 kilo. 13 kilo dalam masa 3 minggu. Dia guna diet Atkins. Cut karbohidrat dalam food intake, karbo intake hanya 20 gram saja sehari, no sugar at all dalam air, dalam makanan. Tak ada langsung. Boleh turun. Tapi kena ada keazaman yang kuat. Ada seorang kenalan saya mampu turun berat badan 10 kilo dalam masa sebulan. Guna kaedah eat clean. Makan yang sihat aja. Avoid oily foods, junk food, fast food, makanan berlemak, instant dan juga yang manis. Memang tak bermasyarakat lah kita kalau hidup cara begini. Macam mana nak campur masyarakat? Kenduri pun tak pergi. Takkan nak bawa kuih ke oat pergi kenduri kahwin. Tak makan nasi, saya makan kuih ke oat. Makan kuih ke oat. Kecil hati tuan rumah. Susah tuan-tuan. Baik tu, bila dah azam tuan, tak apa, serah ke aku. We do the best, God do the rest. Logiknya tak boleh buat diet ni. Aku ni memang hidup makan dengan orang. Macam puan-puan kalau nak diet, kebulur satu rumah. Ya, kalau puan-puan puasa, takkan anak-anak nak puasa juga. Budak tak daya puasa sunat. Bapaknya lagi lah tak daya, puasa Ramadan pun payah. Ni pula puasa Muharram. Gerak lah, sudah makan, tak ada dah. Baik tu kalau isteri puasa, jam satu rumah. Takkan kita nak suruh dia masak. Sian dia lah puasa. Jadi kita sebagai suami misali, terpaksalah makan di luar juga. Almamak lah jawab satu keluarga. Isteri puasa, baik tu susah. Jadi kadang ada orang puan, saya bukan tak nak diet ni, saya sian ke. Memang kita akan rasa begitu. Baik tu disiplin. Ada sahabat saya jumpa turun 14 kilo. Dengan disiplin saja. Dia makan berat hanya untuk sarapan. Sarapan dia memang breakfast like a king lah. Tapi dia lunch, tengah hari dia makan buah, makan benda-benda gitu je. Malam tak makan langsung. Memang tak bermasyarakat lah jawabnya. Dia memang orang putih kata kalau nak yang jenis disiplin ni, eat like a king, breakfast like a king, lunch like a prince, dinner like a beggar. Itu memang kurus lah. Tapi kita mana dapat begitu. Breakfast like a king, lunch like a king, dinner also like a king. Siapa dah untuk like a king mak? Ada siapa lagi, ada kudapan lagi, ada mengunyah lagi. Tengok drama aku 10, mengunyah lagi. Bila nak kurus. Ada orang saya jumpa, dia memang disiplin lah. Makan jaga, senaman kardio ni 30 minit jogging, 30 minit cycling. Dia orang ni bukan nak kurus sebab nak lawa, bukan. Dia nak bagi selesa kehidupan. Boring tuan-tuan, bangun sakit lutut, menapas tak cukup nyawa, boring. Jadi dia exercise tu sebab nak sedap je, menapas sedap, jalan sedap, itu je. Semayang boleh normal, tak daya semayang duduk pakai kursi ni. Kan sujud tengah sujud, tarik kursi dik budak kan habis terduduk kita, susah. Ada orang turun 10 kilo sebab puasa. Ada orang turun 30 kilo masa 3 bulan sebab stop makan malam je. Ni puan-puan tak boleh buat. Takkan tak makan malam, anak-anak kebulu. Kita suruh ikut gitu. Letih. Dah ikut mak je. Tak payah makan malam. Budak-budak nak diet buat apa? Dia memang tengah besar. Tapi inilah susahnya kita nak melaksanakan azam. Azam ni musuh dia ada 2. Pertama takut. Yang kedua ragu-ragu. Takut sebab kita khawatir kita dah tak boleh hidup normal seperti biasa. Kita takut benda gitulah. Dan kita ragu-ragu, bolehkah aku buat? Macam tuan-tuan yang nak isap rokok apa semua kan, nak berhenti isap rokok. Bolehkah aku berhenti? Aku isap rokok pada tingkatan 2 sampai sekarang isap rokok. Bolehkah aku berhenti?
Ragu-ragu tu musuh kepada azam. Dan cabaran kita paling besar sekarang ni pula zaman medsos ini, cabaran mulut orang, netizen. Orang toksik ni tuan-tuan ramai sungguhlah. Yang bukannya nak bagi semangat, nak belasah kita lagi ada. Kita baru nak buat perubahan, dia kutuk kita. Baru kita nak insaf sikit, kadang kita jogging, tahulah badan kita besar. Dia ambil gambar, dia viral. Kalau besar ini 8 kali mati pun tak kurus. Ada ke menganjim gitu? Cuba bagi semangat sikit. Cuba bagi semangat. Muat ke seluar tu? La ilaha illallah. Jangan begitu. Orang tu baru nak kayuh basikal, tunggu tepi sebab api merah, mahal ambil gambar. Sian basikal tu. Janganlah gitu. Orang tu dia tak nyusahkan awak pun. Mulut ni netizen toksik, bawang rangers, haters, semua kita buat tak kena. Kalau hidup kita nak peduli mulut orang, sampai bila-bila tak berubah tuan-tuan. Hidup kalau ikut mulut orang memang tak berubah lah. Ada satu cerita penjual ikan. Ni penjual ikan yang terlampau layan sangat komen. Sebab itu hidup ni posting, jangan baca komen. Siapa baca komen, pensan lah jawab. Tak tidur kita. Baca berita sudah. Dia ni jual ikan. Dia buat signage, buat signboard. Tulis itu, di sini jual ikan segar. Okeylah, marketing. Datang orang. Dia komen. Encik, kenapa encik tulis di sini perkataannya di sini jual ikan segar? Kami tahulah encik jual di sini, bukan jual di sana. Tak payahlah di sini, ini orang faham. Oh ya ke? Ya. Kita jenis responsif, mendengar keluhan dan komen daripada orang. Tukar signboard baru. Tulis semula, jual ikan segar. Datang lagi kaki komplain. Encik, kenapa tulis jual ikan segar? Kami tahulah encik jual ikan segar, bukan ikan busuk. Ya, tak ya juga, ya. Layankan lagi, tukar signboard baru. Tulis pula jual ikan, buang segar. Bila dah tulis jual ikan, datang lagi orang komplain. Kenapa encik tulis jual? Kami tahulah encik jual, bukan pameran. Ya, tak ya juga. Kecilkan lagi iklan, buat ikan. Datang lagi kaki komplain. Kenapa encik tulis ikan? Kami tahulah encik jual ikan, bukan jual daging. Ya, tak ya juga. Akhirnya dia tak jadi meniaga. Ikan seko pun tak dapat jual lagi. Dia melayan komplain daripada mulut orang. Tuan-tuan, puan-puan, hidup jangan layan orang. Kalau rasa nak berubah, berubah je. Nak stay ke nak hijrah? Jangan menyerah kalah. Tanah Pahang, tanah purba, tempat pelbagai aneka sejarah. Kalau kata sudah di kota, pantang kita menyerah kalah. Getah dipasang di api pelita. Hendak menyuluh, jalan ke perigi. Kalau sepatah kata dah di kota, jangan mudah diubah lagi. Orang mulut jahat, jari jemari tak ada insurans ini, tak dapat kita elak zaman sekarang. Budaya 3G, ribah, gunjingan, gosip, ni tak boleh nak ubah. Jadi pedulikanlah. Ingat, orang yang gosip ni, dia tak ada harga dalam masyarakat. Dia tak ada nilai. Tuan-tuan, so pedulilah geng-geng ni. Great people talk about ideas. Average people talk about things. Small people talk about other people. Usah layan orang macam ni. Kita layan dengan great people. Orang yang hebat bercakap tentang idea. Macam mana kita nak bangunkan negara, agama, bangsa. Average people talk about things. Orang biasa-biasa cakap tentang benda. Kalau perbualan dia cerita mana makan sedap, mana minum sedap, mana tempat shopping bagus. Benda, tak salah, tapi average lah you punya mentality, you punya cara berfikir. Tapi ada yang lebih teruk daripada tu. Small people talk about other people. Orang kecil, dia hanya bercakap tentang orang. Baik itu usah pedulilah kepada orang. Siapa pun yang bergosip kepadamu, pasti dia akan bergosip tentang dirimu. Jadi tak usah peduli. Dia komplain kita macam-macam. Kebanyakan daripada pengkritik sekarang ni, mereka ni saya panggil penagih. Penagih apa? Bukan penagih dadah. Penagih social currency. Ramai orang ada medsos.
Tapi ramai orang tak perasan dia dah jadi penagih kepada social currency. Dia, social media ni dia ada currency dia, ada mata wang dia. Apakah mata wang untuk media sosial? Like, comment, share, follow. 4 perkara ni menjadi buruan orang sekarang. Bahkan saya percaya di sini ada yang sedang menghidapi penyakit ketagihan social currency ni. Tapi dia tak perasan. Cara nak tentukan mudah saja. Tuan-tuan tadi puan-puan daripada pukul 8, 8.30 ambil gambar dalam dewan. Proof. Send dalam Facebook, Instagram ke IG story, tak kira lah TikTok ke apa ke. Send daripada pukul 8.30. Sekarang dah 10 lebih. Kita buka balik. Tak ada like. Tak ada lain ke dewan. Kita susah hati pula. Takkan seorang habuk. Aku pernah ada 300. Seorang pun tak like. Sudah. Like sekali. Dia tolong like diri di sini. Dapatlah 1 like. Oh, ada rupanya. Apa orang tak like? Apabila kita tertanya-tanya kenapa orang tak like, kita sedang jadi penagih social currency. Hati-hati. Dan itu yang terjadi pada anak muda sekarang. The most active demographic on social media 18 sampai 24 tahun. 90% manusia umur 18 sampai 29 memang berkemah dalam media sosial, personally, professionally and academically involved. Sekarang ni orang buat postgrad pun pakai duduk dalam internet sekarang ni. Dulu kena duduk perpustakaan pagi sampai petang nak menyiapkan literature review. Sekarang Google Scholar apa semua online semua dah. Bayangkanlah ini zaman sekarang. Dan mereka ni pula disebabkan orang muda, young and stupid. Kita penuh muda, kita tahu kita pernah buat benda bodoh. Young and stupid. Tapi zaman kita tak ada social media. Kita young and stupid zaman-zaman kita lah. Nengok pergi pamfair, pergi kedai ambil duit ayah gitu. Benda-benda nakal-nakal zaman bodoh dulu. Sekarang zaman medsos. Dia orang dah jadi penagih kepada benda-benda media sosial, benda-benda like ini. Jadi mereka akan buatlah komen, posting, asalkan orang boleh like, asalkan orang boleh suka. Dan ini masalah. Maka ayuh, di hujung pertemuan ini, mari kita miliki mental juara. Nak stay ataupun nak hijrah, kita mesti hijrah. Mungkin orang kata saya tak ada lah nak berubah Ustaz, nak pencen pun tak lama dah apa semua. Saya pun banyak masalah. Beginilah tuan-tuan puan-puan. Hidup di dunia penuh cabaran. Patah semangat, binasalah badan. Hidup di dunia godaannya banyak, hilang semangat, maruah tercampak. Hidup di dunia banyak masalah, lemah semangat, hidup kan susah. Kalau semangat sudah patah, sebarang kerja takkan menyudah. Kalau semangat sudah layu, masuk gelanggang mendapat malu. Kalau semangat sudah padam, ke darat sesat, ke laut karam. Kalau semangat sudah melemah, duduk berunding, patahlah lidah. Kalau semangat sudah hilang, alamat hidup jadi hamba orang. Bila orang kehilangan semangat, hidupnya itu sama macam mayat. Kalau semangat sudah lari daripada hidup, lebih baik jelah mati. Kalau semangat sudah menipis, tuah tercampak, maruah pun terhakis. Maka, ayuh kita semangat. Kalau semangat kuat dan kukuh, sebarang kerja takkan tertangguh. Kalau semangat sudah berkobar, menghadapi musuh takkan gentar. Kalau semangat sudah menyala, sebarang kerja takkan tergendala. Kalau semangat sudah menggebu, dicampak, dicabar, tidak akan layu. Ayuh tuan-tuan, jadilah orang berpendirian teguh. Duduk tegak amatlah kukuh. Diterpa ribut tidak akan roboh. Pendirian teguh, dada pun penuh. Ditipu daya takkan terkecoh. Pendirian tegas, gagah, berani, mentaati sumpah, berpegang pada janji. Kalau ingin jadi pokok paling tinggi, bersedialah untuk ditiup oleh angin. Kalau tidak mau ditiup oleh angin, jangan jadi pokok tinggi. Silakan jadi rumput. Rumput tidak ditiup angin, tapi hidupnya dipijak orang. Pilihan di tangan kita, sama ada ingin berubah atau bersedia untuk rebah. Nak stay ataupun hijrah, pilihannya di tangan kita semua. Sekadar itulah
cerahan dan juga ceramah pada kesempatan pagi ini. Saya mengucapkan ribuan terima kasih atas undangan. Mohon maaf sebarang kekurangan. Moga kita bertemu pada lain-lain kesempatan. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.